perjanjian yang telah dicapai. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Khianat janji, hilang jasa. You are the president of the MCA. Members will follow you. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya dan juga rakan-rakan saya lain akan mengulas dengan lebih terperinci tentang watak-watak yang terdapat di dalam filem Hati Malaya 1957. Untuk pengetahuan semua, filem Hati Malaya ini merupakan sebuah filem arahan Suhaimi Baba yang bertemakan semangat patriotik dan melatarkan zaman kemerdekaan sekitar tahun 1957. Pada permulaan filem ditunjukkan kehidupan di bandar bersama sekumpulan remaja iaitu Hali, Salmi, Rafiq, Ani dan juga Angli yang berusaha menerbitkan sebuah buku berjudul 1957 Hati Malaya. Plot filem ini juga menggunakan teknik mengembas kembali zaman kemerdekaan di mana kedua-dua zaman ditunjukkan secara berselang-seli. Watak pertama yang saya akan ulaskan ialah watak Maya Karim. Maya Karim memegang dua watak iaitu watak sebagai Nurmala pada zaman dahulu dan juga Salmi pada zaman moden. Untuk watak sebagai Nurmala, juga dikenali sebagai Mala, Mala ialah seorang gadis di kampung yang menjadi penyokong setia kepada UMNO di bawah kepimpinan Tengku Abdul Rahman. Ketika penubuhan UMNO yang pertama diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur dengan ucapan penuh bersemangat dari Datuk Onn Jaafar, Mala telah pun menambat hati Rozan dan juga Zahari. Mereka bersama-sama pergi menyaksikan detik bersejarah itu. Nurmala juga mempunyai sikap patriotik. Ini dapat dilihat ketika Tunku mengadakan percubaan umum dan menyatakan mereka kekurangan duit untuk ke London. Nurmala dengan segera mengatakan yang dia akan membantu dengan apa yang dia ada, lalu dia menanggalkan barang kemas miliknya dan juga diikuti oleh ramai lagi orang yang ingin menderma duit dan juga barang kemas mereka kepada Tengku. Di sini dapat dilihat jiwa dan semangat patriotik yang ada pada diri Nurmala. Mala juga menyukai Zahari walaupun mereka menyokong gerakan pemimpin yang berlainan. Untuk watak sebagai Salmi pula, Salmi merupakan gadis moden yang berjiwa patriotik. Salmi juga merupakan kekasih Hali. Salmi mempunyai semangat ingin tahu yang mendalam tentang perjuangan kemerdekaan. Dia juga merupakan seorang jurugambar dan menguruskan bahagian grafik dalam penerbitan buku 1957 Hati Malaya. Salmi banyak membantu Hali untuk menjayakan penerbitan buku mereka dan membantu Hali mendapatkan semula rumah bekas datuknya. Watak yang kedua yang saya akan ulaskan iaitu watak Rusdi Ramli. Rusdi Ramli juga memegang dua watak iaitu sebagai Zahari pada zaman dahulu dan juga Hali pada zaman moden. Untuk watak sebagai Zahari, Zahari merupakan seorang pemuda yang menjadi penyokong setia kepada Datuk Onn Jaafar. Zahari pernah bertekad dengan Rozan tentang pendirian mereka yang menyokong berlainan pemimpin. Rozan menyokong Tengku kerana ingin menambat hati Nurmala, manakala Zahari pula tetap dengan pendiriannya untuk terus menyokong Datuk Onn Jaafar. Pergaduhan itu juga terselit unsur cemburu kerana kedua-dua mereka menyukai Nurmala. Zahari juga seorang pemuda yang sering meyakinkan orang kampung tentang pengorbanan yang telah dilakukan oleh Datuk Onn Jaafar dan menyuruh orang kampung supaya terus menyokong Datuk Onn. Untuk watak sebagai Hali, Hali berperanan sebagai editor dalam penerbitan buku berjudul 1957 Hati Malaya. Melalui projek penerbitan ini, Hali dan rakan-rakannya dapat menghayati dan memahami perjuangan kemerdekaan pada zaman dahulu. Hali juga menjadikan bekas rumah datuknya sebagai pejabat mereka. Pada masa yang sama, Hali juga berusaha untuk mengumpulkan wang sekurang-kurangnya RM2 juta untuk mendapatkan semula rumah yang penuh kenangan itu tanpa mengharapkan sebarang bantuan atau pertolongan dari rakan-rakan mereka. Walaupun kedua-dua watak ini menyokong gerakan pemimpin yang berlainan, namun perasaan cinta yang masih mendalam membuatkan mereka akhirnya bersatu. Babak percintaan yang ditunjukkan amatlah dramatik dan membuatkan penonton ingin mengetahui apa yang akan berlaku seterusnya sama ada cinta mereka berjaya ataupun gagal. Sekian saja dua watak iaitu watak Maya Karim dan juga Rusdi Ramli. Kita ke watak seterusnya. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ain Syafiqah binti Zulkifli. Hari ini saya akan terangkan watak dalam filem Hati Malaya. Watak yang saya akan bincangkan hari ini ialah Ani, Aisyah, Rafiq dan Rozhan. Ani dan Aisyah adalah watak yang dimainkan oleh Sharifah Amani dan Rozhan dan Rafiq adalah watak yang dimainkan oleh Adlin Ahmad Ramli.
Watak pertama adalah Sharifah Amani. Beliau memegang watak Ani dan Aisyah. Ani merupakan watak pada zaman moden dan Aisyah merupakan watak pada zaman kemerdekaan. Ani ialah seorang penyelidik dalam pembikinan sebuah buku sejarah. Ani juga kurang berpengetahuan dalam sejarah Malaya, tetapi dia berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang sejarah Melayu. Beliau juga seorang yang agak serius dan kurang bergurau bersama kawan-kawan dia. Seterusnya, Aisyah. Aisyah merupakan watak pada zaman kemerdekaan. Aisyah merupakan kawan kepada watak utama iaitu Mala. Aisyah menyertai semua perhimpunan yang diadakan pada zaman tersebut. Aisyah adalah seorang yang sangat patriotik dan mementingkan kemerdekaan. Aisyah juga setia kepada Datuk On Jaafar dan kawannya Mala. Ini dapat dibuktikan di mana Aisyah mempertahankan Mala pada zaman tersebut di mana Mala dipertikaikan oleh orang lain. Aisyah juga seorang yang baik dan tabah. Aisyah mempunyai perasaan terhadap Rozhan secara rahsia. Watak seterusnya yang saya akan terangkan hari ini adalah watak Adlin Aman Ramli yang memegang dua watak iaitu Rafiq dan juga Rozhan. Rafiq adalah seorang watak pada zaman moden dan Rozhan adalah watak pada zaman kemerdekaan. Rafiq adalah seorang pereka grafik dalam pembikinan buku sejarah dan juga mempunyai pengetahuan yang banyak tentang sejarah Melayu. Rafiq juga seorang yang lucu dan selalu menceriakan suasana di kalangan kawan-kawan mereka. Rafiq juga seorang yang prihatin. Ini dapat dibuktikan di mana Rafiq sangat prihatin terhadap Ali mengenai isu jual beli rumah Ali. Seterusnya adalah Rozhan. Rozhan merupakan kawan kepada Abang Mala iaitu Abang Mus. Rozhan juga seorang yang pentingkan politik dan akan memberikan kemerdekaan kepada Melayu. Rozhan juga seorang yang pandai membaca. Pada zaman tersebut, hanya segelintir orang yang pandai membaca dan Rozhan adalah salah seorang daripadanya. Rozhan selalu membaca akhbar kepada Mala dan juga Aisyah. Ini dapat membuktikan bahawa Rozhan sangat baik hati dan juga sabar. Seterusnya, Rozhan mempunyai perasaan terhadap Mala, tetapi Mala tidak mempunyai apa-apa perasaan terhadap Rozhan. Rozhan juga cemburu akan hubungan Mala dan juga Zahari. Seterusnya, Rozhan juga seorang yang setia terhadap orang yang dicintainya. Berdasarkan apa yang saya dah terangkan, iaitu watak Ani, Aisyah, Rafiq dan Rozhan, empat-empat mereka dapat dibuktikan mempunyai sifat patriotik di dalam diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Hidayu binti Muhammad Nur. Dalam filem ini, Zaifrul Nazari Nordin memegang watak sebagai Datuk On Jaafar di mana beliau merupakan pengasas UMNO yang berjaya membangkitkan semangat nasionalisme orang Melayu bagi menentang Malaya Union yang dicadangkan oleh British pada tahun 1946. Pada mulanya, Datuk On menyeru orang ramai berkongres dan menubuhkan United Malays Organisation ataupun UMO sebagai benteng bagi menentang Malayan Union. Kongres tersebut diadakan di Kelab Sultan Sulaiman dan bersetuju menubuhkan UMNO untuk menentang Malayan Union. Walau bagaimanapun, Datuk On mendapat cubaan hebat apabila beliau dikatakan gila kuasa ketika memegang kedua-dua jawatan iaitu Menteri Besar dan juga Presiden UMNO pada masa yang sama. Lantas, Datuk On meletakkan jawatannya. Kemudian, cadangan Datuk On untuk memberikan peluang kepada orang bukan Melayu menyertai UMNO juga mendapat tentangan hebat daripada orang ramai. Lalu, beliau mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dan seterusnya memulakan Independence Malayan Party iaitu IMP. Selain itu, Muhammad Kamaruzaman bin Taib membawa watak sebagai Tunku Abdul Rahman di mana beliau merupakan pengasas Parti Perikatan yang menjadi Perdana Menteri pertama Malaya pada tahun 1957. Semasa kemelut perletakan jawatan sebagai Menteri Besar dan Presiden UMNO oleh Datuk On, orang Melayu seolah-olah berpecah dan kemudiannya beliau yang meneruskan agenda UMNO selepas dipujuk oleh orang ramai untuk mendapatkan kemerdekaan.
Okey, pada tahun 1954, Tunku dan beberapa orang yang lain mengadakan perjumpaan umum untuk meminta pandangan ramai tentang rombongan ke London dan usaha tersebut dipersetujui ramai. Walau bagaimanapun, Tunku menjelaskan yang mereka kekurangan perbelanjaan kerana habis digunakan untuk berkempen. Dan penduduk Melayu sanggup membantunya dengan menanggalkan barang kemas dan mendermakan RM1. Hal ini menitiskan air mata Tunku yang terharu dengan semangat rakyat tanah Melayu. Rombongan Tunku ke London tidak berjaya. Walau bagaimanapun, percubaan pertama tidak mematahkan semangat mereka. Cubaan demi cubaan berlangsung hingga bermulanya pilihan raya 1955 yang dimenangi oleh Parti Perikatan yang disertai bersama UMNO, NCA dan juga MIC sebanyak 51 kerusi daripada 52 kerusi. Kemudian, Tunku dilantik menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dan berpindah ke sebuah rumah yang disediakan kerajaan di Kuala Lumpur. Rumah yang usang hinggakan bocor atapnya apabila hujan membuatkan Tunku semakin geram dan bersungguh untuk menuntut kemerdekaan. Tunku sekali lagi ke England pada 1956 untuk rundingan kemerdekaan dan kali ini Tunku mendarat pulang di Melaka dengan khabar gembira bahawa Tanah Melayu akan mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya dalam Commonwealth pada 31 Ogos 1957. Okey, seterusnya adalah Azhar Sulaiman yang memegang watak sebagai Anwar Malik di mana beliau merupakan Ketua Kerani di Jabatan Kerja Raya dan Datuk On Jaafar yang ketika itu merupakan Pegawai Daerah Batu Pahat. Anwar Malik juga dikatakan orang kanan Datuk On yang mengusulkan satu persatuan untuk mengumpulkan orang-orang Melayu bagi menentang gagasan Malayan Union. Dan beliau menamakan persatuan tersebut dengan United Malays Organisation ataupun UMO. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Daniel bin Samsudin. Saya kos marketing kelas DA202A, study di UiTM Perlis, kampus Arau. So, hari ini saya nak buat character review berdasarkan cerita Hati Malaya 1997 arahan Sahini Baba. Dan cerita ni memang berdasarkan kisah benar. So, character review saya yang pertama adalah Tun Abdul Razak, lakonan Nur Azhar Murad. So basically Tun Abdul Razak ni sebenarnya adalah best friend kepada Tunku Abdul Rahman dan dia juga adalah ahli parli politik UMNO. Dalam cerita ni, selepas saja Datuk On keluar daripada UMNO kerana dikecam teruk oleh semua rakyat tanah Melayu, dia lah yang mencadangkan Tunku Abdul Rahman ni masuk ke dalam UMNO kerana dia yakin bahawa Tunku Abdul Rahman ni boleh memberikan kemerdekaan kepada kita semua. So, dia jugalah yang pergi teman Tunku Abdul Rahman pergi ke London untuk menuntut kemerdekaan di sana kerana pihak British di Malaysia ni memang tidak mahu memberikan kemerdekaan kepada kita dan mereka sangat degil dan sebab itulah dia pergi ke London. Okey, karakter review saya yang kedua adalah Datin Sharifah Roziah, lakonan Nano Baharudin. So, untuk pengetahuan korang, Datin Sharifah Roziah ni merupakan isteri ketiga kepada Tunku Abdul Rahman dan dia juga merupakan dalam wataknya dia sangat baik, sopan santun, penyayang dan paling penting sportif, dan bukan saja untuk suami dia tapi malah juga untuk semua rakyat dia. Sebagai contoh dalam scene ni dia pergi ke Pekan Rabu untuk membeli ubat untuk rakyat dia yang masa tu penuh dengan penyakit malaria lah. Okay, seterusnya, apa yang membuatkan saya terharu dengan karakter ni adalah dia seorang isteri yang sanggup susah payah dengan suami dia, iaitu Tunku Abdul Rahman. Sebagai contoh, lepas je dia menang pilihan raya di Johor, dia pindah KL. Lepas tu British bagi rumah. Dan rumah ni sangat lama lah. Lepas tu dia tidur di bilik tidur dia bersama suami dia. Lepas tu hujan lebat sehingga atap dia bocor dan mereka memang marah lah, tapi dia still lagi hidup susah payah dengan suami dia untuk kemerdekaan di sana. Okey, karakter review saya yang ketiga pula adalah Datuk Ahmad Badawi, lakonan Ikram Dimsli. So dalam cerita ni dia merupakan seorang ahli ulama dan dia merupakan ahli ulama dan juga ahli politik, dan dia juga merupakan pengasas kepada Parti Islam Malaysia iaitu PAS.
Tapi dia masuk ke UMNO, masuk dalam UMNO sebab dia ingin untukkan kemerdekaan, kerana dia yakin Tunku Abdul Rahman ni mampu memberikan kemerdekaan kepada kita semua. So satu scene tu dia pergi berjumpa dengan ayah dia iaitu Syekh Fahim, seorang ahli politik juga dan juga alim ulama, dan untuk menanyakan tentang tarikh kemerdekaan kita semua iaitu pada 31 Ogos 1997, dan tarikh yang ditetapkan oleh bapa dia ni memang sangat bermakna untuk kita semua. Dan waktu dia mengumumkan kemerdekaan pada tarikh ni memang terharu gila lah. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau nak tahu cerita ni best ke tak, kita tengok. Bersatulah kita sebagaimana belum pernah kita bersatu dahulu. Hianat janji, hilang jasa. You are the president of the MCA. Members will follow you. Aku takkan membelakangkan seorang yang telah berkorban segalanya demi bangsa Melayu. Pengorbanan jangan diluka. Siapa tolong kami bila kamu masuk lokap orang putih? Kejujuran dan kesetiaan kamu amat berharga. Syarat hidup